اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Minhajul Abidin, muka surat 4, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Banyak yang mendengar akan dia, yakni banyak perkara yang menegah akan dia akan ibadah, dan yang membimbang akan dia, yang membimbang akan dia, yang mengganggu akan dia akan ibadah. Lagi tersembunyi yang membinasa akan dia dan yang memutuskan dia kena ibadah. Lagi tersembunyi yang membinasa akan dia, yakni perkara yang membinasakan akan ibadah, dan yang memutus akan dia akan ibadah. Ini sambungan pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin pergi kepada pembicaraan ibadah. Minhajul Abidin, jalan beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali memulai kitab Minhaj dengan pembicaraan berkaitan dengan ibadah. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah memulai kitab Minhajul Abidin dengan 2 ayat Al-Quran. Ini saya sebut berulang-ulang kali dah ni. Ambil pengajaran molek, ambil pengiktibaran molek. Kenapakah Imam Ghazali memulai kitab Minhajul Abidin dengan 2 ayat? Ayat yang pertama, wa ana rabbukum fa'budun. Ayat yang kedua yang kita baca dah terdahulunya, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. 2 ayat ni, inilah dia pergi kepada nama kitab Minhajul Abidin. Ayat yang pertama, wa ana rabbukum fa'budun, dan bermula aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah Tuhan bagi kamu, ialah Tuan bagi kamu. Fa'budun, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan aku, yakni akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ana rabbukum fa'budun, itulah Minhajul Abidin, jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dimulai yang pertamanya, kita mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Itu yang pertama, Minhajul Abidin, jalan beribadah kepada Allah. Kemudian barulah fa'budun, didatangkan dengan fa. Fa itu tertib, bersusun dia gitu. Yang pertama mengenal Allah sebagai Rabb, kemudian maka didatangkan dengan pa, dengan maka. Fa'budun, maka mengabdikan diri oleh kamu akan Allah, akan aku, yakni akan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin.
Tetapi nak mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin, yang pertamanya kenal Allah sebagai Rabbukum, Tuan kepada kamu, Rabb kepada kamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb, Tuan bagi sekalian alam, Tuan bagi sekalian alam. Rabb ni Tuan yang hakiki. Dia Rabb ni kalau kita balik kepada bahasa Arab, dia ada 15 makna. Rabb ada 15 makna. Rabb ni kita terjemah macam sebut sebelum terjemah kitanya Tuhan, Tuhan. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan juga. Ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Rububiyah, uluhiyah lain. Pada ni Rabb, ilah lain. Kita mesti mengenal Allah sebagai Rabb, kita mesti mengenal Allah sebagai ilah. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat yang ke-102. Ayat ni saya baca dah minggu lepas. Dan ayat surah Al-An'am ayat yang ke-102 ni moleknya kita apa? Kita apa? Surah Al-An'am ayat yang ke-102, Zalikumullahu Rabbukum, Rabb, la ilaha illa huwa, ilah, khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Ni lebih kuranglah dengan ayat ni, wa ana rabbukum fa'budun. Jadi surah Al-An'am ayat yang kedua tu, fa'buduh, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa Allah yang kita mengabdikan diri itu? Allah Rabbukum, Tuan kamu, Tuan yang hakiki. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Barulah pergi kepada fa'buduh, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni Rabbukum, Tuan kamu, Tuan yang hakiki. Rabb yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, yang membela, yang menjadikan. Rabb yang mendidik. Rabb yang kita panggil apa? Tarbiyah. Ada tarbiyah kan, dia ada kan. Ada Masjid Surau ni lujnah tarbiyah. Apa dia tarbiyah? Mendidik. Tarbiyah ni asal datang daripada Rabb. Hak kata ada 15 makna tu. Mana apa Allah sebagai Rabb? Semua perkara datang daripada Tuan yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni la ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Siapa ilah? Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar. Siapa sembahan yang sebenar? Sembahan yang sebenar ni yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Siapa sembahan yang sebenar yang bersifat dengan sifat kesempurnaan? Yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Istighna, iftikar ni lah kita ngaji dalam kaedah sifat 20. Nak kenal Allah sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Hak ni kena mati molek sini. Tak lepas sini, tak ada pengabdian diri kepada Allah zahir dan batin, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik, ni Minhajul Abidin. Nanti apabila dia masuk dalam kitab Minhaj ni, dia akan datangkan 7 aqabah, 7 bonggok, 7 banggul. Aqabah ni kita akan sentiasa sebutlah.
Aqabah ni akan sentiasa sebut sebab dalam kitab Minhajul Abidin didatangkan 7 aqabah. Aqabah ni asal makna gok bonggok, banggul. Ataupun kita letak makna halangan, peringkat, tahap atau aqabah. Asal aqabah ni jalan-jalan yang bahaya di lereng-lereng bukit. Bonggok dengan banggunya tu aqabah. Maknanya halangan. Satu-satu halangan, satu-satu peringkat. Dalam kitab Minhaj ni ada 7 aqabah. Tetapi sebelum kitab Minhaj mendatangkan 7 aqabah secara detail, secara secara terperinci, dalam kitab Minhajul Abidin didatangkan terlebih dahulu 7 aqabah secara ringkas. Aqabah yang pertama aqabatul ilmi, tu bonggok yang pertama ilmu. Aqabah yang kedua aqabatul taubah. Aqabah yang ketiga aqabatul awaik, yang menyekat kita dalam ibadah. Aqabah yang keempat aqabatul awarid, yang membimbang, yang mengganggu kita dalam ibadah. Aqabatul bawais, aqabatul qawadih, aqabatul hamdi wasyukri. Ini 7 aqabah dalam kitab Minhaj. Kemudian tapi sebelum dia nak bicara satu-satu didatang secara ringkas. Dimulai dengan aqabah ilmu, dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila masuk di aqabah ilmu secara detail, macam mana Imam Ghazali tekankan berkaitan dengan ilmu yang wajib didahulukan atas ibadah. Yang Nabi kata al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi kata ilmu menjadi imam kepada amal. Imam ni yang duduk depan lah, yang mendahului. Nabi ulang pula wal amalu tabi'uh, dan bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu, bukan dengan rasa-rasa kita, bukan rasa nak buat macam ni lah, nak semayang macam ni lah. Tak. Nabi kata amal ibadah ialah mengikut ilmu. Pentingnya ilmu sekalipun, Nabi kata dah, ilmu akan dikurniakan kepada sesiapa yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia, yakni ahli syurga. Dan ilmu akan ditegah, akan dihalang, akan disekat daripada mereka-mereka yang ditakdirkan pada azal, orang yang celaka. Sa'idun, syaqiyun, seseorang tu orang bahagia, ahli syurga. Syaqiyun, seseorang tu orang yang celaka, ahli syurga, telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Ma minkum wa qad kutiba maqam dan nar wa maqam jannah. Nabi kata tidak adalah di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali, sama ada neraka ataupun syurga. Kemudian orang yang Allah Ta'ala tetapkan pada azal, orang yang celaka, Allah Ta'ala akan tetapkan perjalanan dianya terhalang daripada ilmu, walaupun rajin wa amal ibadah pada zahir sekalipun. Orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang bahagia, jalanan dia Allah Ta'ala akan susung orang ni dengan ilmu yang sebenar. Ilmu pula ilmu yang sebenar. Akhir zaman ni ilmu pula ada pelbagai pula ilmunya. Ada pelbagai pula. Ilmu tauhid juga pelbagai. Ilmu pekoh juga pelbagai. Ilmu tasawuf juga, tapi pelbagai. Hak mana ke hak yang sebenar? Waktu balik pada silsilah sanak pengajian. Balik pada sanak pengajian. Siapa gurunya? Guru tu. Anu hak mustahak kepada kitanya. Sebab apa? Sebab ada pelbagai. Tetapi hakikinya bahagian masing-masing ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sama ada seseorang tu orang yang bahagia, sama ada seseorang tu orang yang celaka. Cuma pada zahirnya, hak syariat zahirnya, kita diperintah menyampaikan, kita diperintah suruh makruf cegah mungkar, tapi hakikinya bahagian masing-masing. Sebab tu kalau kita duduk sini molek, kita tenang sahaja. Orang terima ke, orang tak terima ke, bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing.
Orang yang mengajar beramal ataupun tidak, bahagian masing-masing. Orang yang belajar beramal ataupun tidak, bahagian masing-masing. Dapat Allah Subhanahu wa taala pada azal. Kemudian Imam Ghazali tekan bab ilmu ni dimulai dengan ilmu yang pertama. Yajibu alaika awalan. Wajib atas engkau hak mula-mula sekali. Dimulai dengan bab akidah. Nak kenal Allah sebagai Rabb, nak kenal Allah sebagai ilah. Itu hak mula-mula sekali. Terkadang Imam Ghazali kata engkau berpegang dengan akidah yang terpesong, fatakuna ibadatuka haba'an mansura. Nescaya adalah ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Ibadah kamu tu, ibadah kamu ni comel zahir batin. Apa panggil ibadah kamu? Pekohnya comel. Mana hak pekoh semayangnya comel, bak taharah, bak rukun, bak syarat bagi rukun, bak syarat berjamaah, comel belaka ni ibadah. Kemudian sembahyang pula serta dengan ikhlas, tidak serta dengan riak, ibadah. Tapi pegangan yang terpesong, maka ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Hak ni selepas dia mati barulah kita sedar bahawa tak ada ibadah kita yang kita buat siang malam, tak ada. Jadi debu yang bertaburan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau berpegang dengan akidah yang terpesong, jadi debu yang bertaburan. Tapi kalau akidah yang terpesong tu sampai tahap kufur, ijma' ulama, wajib diqadakkan kembali mula daripada umur baligh. Ini dalam bab ilmu yang pertama. Untuk mengenal Allah sebagai Rabb, untuk mengenal Allah sebagai ilah. Ini mati molek ni. Ini memang saya ulang-ulang sokmo. Dan orang pun masalah juga. Dijumpa pengajaran-pengajaran yang salah, dia pun atau wak pening je dengarnya. Dia dengar dalam rakaman YouTube, dia dengar dalam TV, dia dengar dalam radio. Berahi kata kita tengok TV. Radio pun kebetulan buka kereta tu, adalah radio dalam kereta tu. Radio ini cerita bak barang ke, dengar bak barang, jual barang. Yelah dia Aikim kan, dia nak cari modal, jual barang, dengar jual barang. Dengar tak mana ada tu. Tapi ada orang dia selalu tengok TV dengar radio. Jadi bila tengok TV tu dia pun ambil, lepas tu dia atur bak pegangan. Bak pegangan. Ni akhir zaman ni. Yang ajar hak salah-salah tu pula bukan ajar dia majlis surah. Majlis surah ni terhak je kita majlis surah ni. Cuma sekarang ni majlis surah pun jadi luah. Sebab apa? Sebab jadi live. Tapi tak seluah sebagaimana hak dalam TV. TV lagi luah. Kalau tengok orang TV tu kadang-kadang hak mengikuti FB tu pun sendiri pun puluh ribu dah. Hak mengikuti TV tu juta lah barangkali. Ada ni. Sekarang live dalam TV. TV. Jadi kenapa dalam FB jadi banyak juga? Orang tak ada TV ke macam mana sebenarnya? Di masa TV tu live, kenapa FB puluh ribu? Orang tak ada TV ke macam mana? Ni padang lah kalau ikut live FB pun, sebab kita setakat majlis surah je. Hak mana nak ikut tu dia ikut live FB. Tapi hak TV kenapa orang ikut live FB? Ramai pula masa live FB tu. Lepas daripada tu pula orang mengulangi. Mengulangi tu lagi ramai. Hak mengulangi tu pula. Mengulangi tu mungkin dia tengok TV dah, kemudian dia rasa nak ulang dengar, tak, TV tak ada dah. Dalam FB masih lagi ada. Mungkin diulang waktu bang kali. Puluh ribu, ratus ribu. Tapi terkadang bak pegangan tu salah terang-terang, senyap sampai ke sudah. Tak ada pembetulan pun. Tak ada. Dia biasa TV ni terkadang disalah bak hukum hakam pekoh. Ada juga terkadang salah bak hukum hakam pekoh, bak hukum hakam muamalah contohnya salah. Orang yang disalah segera diperbetulkan. Ada orang perbetulkan.
Maknanya hak dia sebut bab hukum hakam muamalah, biasanya bab muamalah lah. Salah maka diperbetulkan oleh orang lain. Tapi kalau bab akidah dia senyap gitu je. Tapi biasa orang tahu seumpama tu lah. Bila hantar seumpama tu, adik kita pun jadi masuk kuliah agak setahun lalu lah. Walahak orang ada nak kuliah tu tak tengok pun TV tu, dia tak tahu pun mana ni. Tapi kena beringat molek lah. Dalam bab pegangan ni kena beringat molek. Nak kenal Allah sebagai Rabb, nak kenal Allah sebagai ilah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang cerita saja, sebut saja slogan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu sebut, tu slogan. Macam mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Ada ni. Macam mana pegangan yang terpesong Mu'tazilah. Dalam kamus Mu'tazilah ni ada 20 golongan lebih. Mu'tazilah ni satu nama besar. Pandai ni. Di bawah tu ada Qadariyah, ada Jabariyah, dia macam kat bawah tu. Pandai ni. Dia bagai-bagai terpesong. Tapi terpesong ni pada satu-satu pegangan. Bukan Mu'tazilah ni satu-satu golongan tu terpesong habis, bukan. Pandai ni. Bukan terpesong habis satu-satu golongan yang hak masuk dalam Mu'tazilah tu. Ni terpesong dalam bab ni, hak ni terpesong dalam bab ni. Dan satu-satu pegangan yang lain comel. Dia gitu. Maknanya Mu'tazilah ada 20 lebih ni, dia terpesong asing-asing. Hak banyak terpesongnya dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, itu hak banyak terpesong. Hak tu hak banyak terpesong. Yang mana terkadang terpesong yang amat nyata. Kalau kita buka hak terpesong tu dengan baba-baba tu guru, dengar tu kawan tu bulak mata. Macam mana ni boleh bawa seumpama ni? Sekali dengar je salah. Terang-terang salah. Tetapi terkadang hak terang-terang salah, hak tugu-tugu dengar ni, sekali dengar memang berat seumpama ni. Yang mana terkadang hak baba-baba yang diperdengarkan hak akidah yang salah ni, dia sendiri pun mengenali tuang tu. Tuang yang mengajar tu. Walaupun kita tak beritahu nama, dia dengar suara, dia kenal siapa orang tu, sebab memang dikenali. Kenapa dibawa seumpama tu, memang jelas salah. Tapi terkadang hak rakaman yang sama diperdengarkan kepada hak ustaz agama yang duk mengajar akidah di Masjid Surah. Okey je dia kata, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kejut pula kitanya. Hak tu guru dengar ni, sekali dengar salah terang-terang sangat. Tapi hak salah terang-terang diperdengarkan pula kepada ustaz-ustaz yang ajar juga bab akidah. Tiba-tiba itulah betul akidah di Ahlussunnah wal Jamaah lah tu. Bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Tak kenal sekarang mana ni? Tu kata sama telah kita orang hak dengar ni, hak tukang cerita tu. Tapi banyaknya bab ikhtiar dan usaha. Hak tu paling banyak. Jadi hak ayat hak dalam kitab Minhaj ni, fa'budun, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah pengabdian diri tu. Maknanya kita ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha jangan lari. Allah Rabb, hak dia belaka. Mana diri ikhtiar usaha pun hak Allah Taala juga. Walaupun disandarkan kepada kita sekalipun, hanya sandar pada zahir sahaja. Majaz sahaja, letak sahaja. Kita berpegang sebagai Al-Quran, kita ni ada ikhtiar usaha, kita berpeganglah. Tapi ikhtiar usaha kita tetap marbub kepada Allah. Allah Rabb. Marbub ni apa? Yang dimiliki oleh Allah, yang direntah oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Tu marbub kepada Allah sebagai Rabb. Ikhtiar usaha kita tu marbub kepada Allah. Hak Tuhan belaka. Termasuk ikhtiar usaha. Ni kalau kena letak dia terlajak jadi Qadariyah, ditundur jadi Jabariyah. Tuhan belaka Jabariyah, memanglah hakikinya Jabariyah. Sebenar-benarnya Jabariyah. Dan kenapa Jabariyah tu terpesong? Sebab tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan yang memang hakikinya tak ada sebenarnya.
Memang tak ada. Sebab apa? Semua tu datang daripada Allah sebagai Rabb. Tu je. Tapi kenapa berpegang kita ada tak usaha? Sebab fa'budun, maka adalah kamu mengabdikan diri akan Allah, akan aku ini akan Allah. Tengok tu Tuhan perintah tu. Mana kita ada peranan, namanya istiusaha, tapi istiusaha kita tetap datang daripada Allah sebagai Rabb. Wa ana rabbukum, dan aku ini Allah Tuhan kamu. Ini ayat ni kena letak molek ni. Allah Ta'ala kata dia Tuhan, hak dia belaka. Tapi Allah Ta'ala perintah fa'budun, maka mengabdikan diri akan daku. Perintah apa kalau dia belaka? Dari perintah kita letaklah kita ada istiusaha, tapi hakikinya istiusaha kita pun hak Tuhan belaka. Ini pegangan pada ni. Pergi lajuk pula kepada zauq, kepada syuhud. Tak ada ni, tak ada dia main di ni. Wak lakung pula ni. Allah belaka, tak ada ni, tak ada. Gi kubur Nabi SAW, kena buang kesyirikan. Buang kesyirikan apa? Buang. Nabi ni makhluk, terhijab kita dengan Allah kerana Nabi. Digi kubur ziarah kubur Nabi. Memang hakikinya hak Tuhan belaka. Pada ni tu pegangan. Lepas tu nak paksa di zauq ni, itu kurniaan Allah, maqam aulia, bukan suruh buat-buat. Hak pasal itu ada pula. Gi kat Kaabah, kena renung. Kaabah ni batu makhluk. Memanglah Kaabah tu batu makhluk. Tak ada orang pegang Kaabah tu Tuhan, tak ada. Jangan kita merasakan bahawa Kaabah ni besar. Sebab apa? Batu. Dah orang kan, kau boleh Kaabah tu nak sentuh. Mana ni? Besar tu. Makhluk syirik ah. Pula dah. Pergi kat Raudah pula berdoa. Tempat lain tak berdoa. Sebab apa doa kat Raudah? Tu makhluk tu, syirik tu. Pula dah. Ni. Jadi macam-macam fashion pula dah jadinya. Kan? Tu kena tu molek tu. Kena kemah molek akidah diri kita, akidah keluarga kita. Tak ada akidah ni, fatakunu ibadatuka haba' mansura. Ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah. Itu ibadah kamu. Kamu di situ termasuk anak-anak kamu, cucu-cucu kamu. Jadi kalau anak cucu kita berpegang dengan akidah terpesong, mana ibadah anak cucu kamu tu jadi debu yang bertaburan, dia tak ada pahala. Kita ni tak ada pahala juga. Kan kita kan 3 perkara yang tak putus walaupun kita mati. Satunya waladun salihun yad'ulah. Soleh di situ, anak soleh mana? Anak yang muslim, anak yang mukmin, anak yang berakidah. Tak ada ni. Kalau anak cucu kita ni berpegang akidah terpesong, ibadah anak cucu kita haba'an mansura, debu yang bertaburan. Dia tak ada pahala, dah kita ada tak pahala ni. Kita ni masih hidup ke, kita mati dah ke, dapat pahala tak kita? Dia pun tak ada pahala, sah kita pula nak dapat pahala. Yelah, anak cucu kita zahirnya semayang, tak tinggal puasa, tak tinggal tutup aurah, bersopan santun, pandai mengaji Al-Quran. Tak ada ni. Tak ada buat perangai pelik-pelik. Tapi macam mana akidah? Kalau akidah terpesong, ibadah anak cucu kita tu debu yang bertaburan, dia tak ada pahala, kita pun tak ada pahala. Anak cucu kita tu diinfak, sedekahun jariyah, pemurah anak cucu kita tu. Pemurah anak cucu kita ni. Jadi dia banyak infak pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Haba'an mansura. Haba'an mansura. Tidak akan diterima oleh Allah, debu yang bertaburan. Dia pun tak dapat pahala sedekahun jariyah. Kita mak ayah tok nenek ni pun tak dapat pahala sebab sedekahun jariyah. Sebab apa? Haba'an mansura. Nak ke seumpama tu? Kita ni kalau balik-balik kita muhasabah, kita kira Allah lah, takutnya kita kepada Allah dengan dosa-dosa lampaunya banyak. Dosa-dosa kita tidak menunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Dosa kita dengan manusia,
dosa kita zahir dan batin. Kalau tengok, kalau balik pada dosa-dosa kita, tak ada jalan lah kitanya. Tapi kita harap kepada rahmat Allah, harap pada keampunan Allah, harap pahala kita berpanjangan walaupun kita tak ada dah. Kita mati dosa tak mari dah. Tak ada ni. Kita mati dosa tak mari dah. Tapi biar pahala tu mari sokmo. Tak ada ni. Jadi masa mati tu kalau timbang, berat dosa. Tapi dosa setakat tu je, tak tambah dah. Pahala hok mari sokmo. Nak dapat pahala mari sokmo tu lah. Kita ni orang yang berakhidah, hok mati ni. Kemudian anak cucu kita tu berakidah. Ada ni. Anak cucu kita amal ibadah pun serta akidah. Barulah pahala kepada kita yang mati dalam akidah yang sebenar. Pahala yang berpanjangan, lebih pahala daripada dosa. Lepaslah, ringanlah kita hak barzah. Sebab barzah ni dia akan ringan. Seksaan barzah dia akan ringan. Ringan dengan pahala yang sampai. Ringan dengan doa-doa orang-orang yang hidup. Kita ni di alam barzah ni, selain daripada dosa tidak bertambah, dosa diampuni oleh Allah dengan doa keampunan daripada orang yang hidup. Doa keampunan daripada anak cucu kita. Anak cucu kita akan doa keampunan kepada diri dia daripada ibu bapa dia. Bila doa keampunan diterima oleh Allah, dosa kita tidak bertambah, bahkan dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam kubur ni, dalam kubur ni. Pahalanya ni berpanjangan pula pahalanya. Jadi hak barzah ni dia akan diringankan, akhirnya lepas daripada seksaan barzah. Kira pada masa kita mati tu banyak dosa daripada pahala. Tapi dia ada peluang lagi di situ. Tapi syaratnya kita mati dalam iman, akidah kita sebenar. Ada ni. Masa kita atas dunia dahulu, kita banyak sedekah jariah masa kita hidup. Tapi kita sedekah jariah pun kita akidah yang sebenar. Anak cucu yang kita tinggalkan ni, anak cucu yang berakidah yang sebenar. Nak tok situ tu boleh. Ni akidah ni benda dalam, bukan benda pekoh zahir. Pekoh zahir semayang tak betul, baca Fatihah tak betul, baca tahiyat tak betul. Tu zahir. Tu kita boleh cek. Dan akidah masing-masing. Kita kena ulang semua, dalam bab akidah. Kena tok molek. Nak letak betul-betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya betul dengan ayat ni, wa ana rabbukum. Allah Ta'ala Rabb, hak dia belaka. Fa'budun, maka hendaklah kamu mengabdikan dia akan aku, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Mana kita yang diperintah mengabdikan diri ni, kita ada ikhtiar usaha. Tapi diri ikhtiar usaha pun adalah milik Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Hak dia belaka hakikinya. Ada ni. Tu pegangan. Hak zauk di hati, ingatan di hati tak ada. Nak ada warna kita banyak dosanya. Kita tak kenal dosa lah sebab kita tak ada asas fardu ain. Dosa riak tak habis-habis, dosa takabur tak habis-habis. Kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan pangkat. Kita kasih akan dunia. Kita kasih akan kemegahan kedudukan. Kita kalau dapat mana, kita kasih pada kemegahan kedudukan kita. Kita kasih kepada, suka pada kemegahan kedudukan anak cucu kita. Anak cucu kita berjaya. Hak tu duduk mulut kitanya. Sebab apa? Sebab kita kasih akan kemegahan kedudukan. Kita kasih akan dunia. Mulut sama Allah. Anak kita hak ni gini. Cucu kita ni gini. Mari mana mulut ni? Mari daripada kasih. Man ahabba syai' aqsar zikra. Orang yang kasih satu perkara ni banyaklah mulut dia nya. Faham tak ni? Hati kasih ke apa? Hati suka ke apa? Suka ngai. Mulut dia ngai Hati suka ke apa? Suka sukang lah, bola. Maka ada di sini dia pun tak ada benda lain, bola. Sebab apa? Ni, hak dalam pada ni, hak kasih. Jadi kita kena ngaji pula. Memang kita orang awam, kasih akan dunia. Harta kita sayang, rumah tangga kita sayang. Sayang setara mana kau yang dicela pada syarak. Tu kena ngaji molek tu. Ni ibadah batin. Mengerjakan, bersifat dengan sifat kepujian, membersihkan batin bersifat kecelaan. Termasuk kasih pada dunia tu.
Tapi kasih kepada dunia ni setakat mana dah dipanggil sifat kecelaan. Waktu pengamdian diri kita kepada Allah zahir dan batin. Tapi dimulai dengan wa ana rabbukum tu. Kemudian surah Al-An'am ayat 1-2 tu ngapa molek. Allah Rabb, Allah Ilah, Allah Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Itu usaha pun makhluk kepada Allah. Terdetik di hati pun makhluk daripada Allah. Berkelip mata pun makhluk kepada Allah. Bergerak nadi pun makhluk kepada Allah. Allah Khaliq. Tuhan tanya laginya, hal min khaliqin ghairullah? Adakah daripada Khaliq selain Allah? Tak ada. Semua yang ada ni makhluk kepada Allah. Mana ikhtiar usaha kita pun makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikinya tak ada apa-apa kita ni. Tapi ingat baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, ni kami yang sembah, kami yang sembah. Dan akan dikau ya Allah, kami yang minta pertolongan, kami. Mana kita wajib berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami ni tetap marbub kepada Allah. Allah sebagai Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Tuan, hak dia belaka. Termasuk pilihan kami beribadah pun hak Allah Ta'ala. Pilihan kami minta pertolongan kepada Allah pun adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan belaka. Ni nak letak ni. Tak ada ni. Kadang-kadang orang kita ni bila ulang, yalah, kena ulang. Ulang apa lagi kata berpuluh beratus kali dah kena ulang. Dah pegang kita clear dah, ulang apa lagi? Pegang clear dah. Kita bukan ingat kita tak ada. Kita ingat kita lah. Ni mari sejik pagi ni. Siapa buat? Siapa pilih? Siapa buat? Kita pilih. Pilihan kita. Kalau kira pilihan, tak tidur lagi. Kalau kira pilihan. Tapi dah kita memilih untuk mari ke masjid ni. Kita memilih. Dan kita yang melangkah. Kita yang buat. Mana ni? Kita pun alhamdulillah. Kita kembalikan pujian kepada Allah. Sebab apa? Hakikinya hak Tuhan. Hakikinya kita la haula wala quwwata illa billah. Itu hakiki dia. Hak Tuhan belaka. Tapi diingatan hati kitanya, kita yang memilih, kita yang melakukan, kita belaka gerak diam ni kita, nampak terang ni mata kita, dengar nyata di telinga, gedang telinga kita. Tu hak kitanya. Hak diingatan hati kita ni. Nampak terang kerana biji mata comel, kerana lampu terang, cermin mata pula cermin mata hak baru, power pula power baru. Maka terang kita melihat. Walham, nampak kita tu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata tak boleh bekah, cermin mata tak boleh bekah, cahaya lampu tak boleh bekah. Tapi orang ni tak sadar renung lah. Ada ngajar dia renung. Dia suara orang ngaji dia renung. Ni, ingat ni. Nampak ni bukan mata buat ni. Nampak ni bukan cahaya lampu buat ni. Sejuk ni bukan kipas yang buat ni. Sejuk ni bukan aircon yang buat ni. Allah disuruh renung gitu. Jangan gikot tu. Hak tu dipanggil syuhud basirah. Hak tu bab lain. Hak tu ni hak mata hati dalam. Itu orang yang suci. Kita suci ke? Suci kita. Kita zahir batin tu bergelomang dengan dosa. Tapi kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak taubah dan kitab Minhaj ni, akabah yang kedua, ilmu kena kemah molek. Kena akidah yang sebenar macam mana, akidah yang berdosa macam mana, ketaatan zahir sebenar macam mana, dosa zahir macam mana, kena molek. Barulah timbul taubah. Kena taat batin macam mana, hak maksiat batin macam mana, kena baru boleh bicara bab akabah yang kedua kita Minhaj, akabah tu taubah. Kita duduk tangga tu lah taubah, tapi ilmu lepas. Pada ni ilmu lepas, ilmu fardhain tu lepas. Tapi kita tetap bergelomang dengan dosa. Bila dosa kita banyak, macam mana nak cerita bab basirah? Ingatan di hati tak ada, ingatan di hati kita hak zahir sekarang kan? Hak zahir. Mana ni?
Berasa sejuk kan? Aircon, kipas, alhamdulillah ada aircon, ada kipas. Ada ni. Tapi pegangan kita tetap hak Tuhan belaka. Di ingatan kita makhluk tak ada salah. Ni pergi kubur Nabi ni kena buang kesyirikan. Nabi ni makhluk ni. Nabi ni makhluk. Memanglah Nabi makhluk. Nabi bukan Tuhan. Jangan ada Nabi di hati ni. Sebab apa? Ada Nabi di hati. Tak ada Allah di hati. Nabi tu menjadi penghalang kepada kita nak ingat akan Allah. Kata kok mana pula ni? Ni kata bukan salah dah setara ni. Oh ni kena cek dah ni. Dah. Mana pihak berkuasa kena pegang, kena cek. Jadi wayar putus kat mana sebenarnya tu? Tak ada putus wayar dah tu. Orang pergi ziarah kubur Nabi kan ya? Orang ni bukan kata boleh sentuh Kaabah, boleh tengok Kaabah pun. Hak habis belah-belah ribu, puluh-puluh ribu tu tak ada dah. Hilang dah hak habis belah-belah ribu, puluh-puluh ribu tu. Boleh pergi kat Raudhah pula. Allah ada benda dah. Bukan belah puluh ribu pun tak ada apa dah. Tak berasa dah. Sebab apa ni? Ni suka ni ziarah kubur Nabi. Suka tawaf di Baitillah ni. Suka pula ni tempat-tempat hak ni pahala yang berganda-ganda. Tempat yang penuh dengan keberkatan. Tapi tempat tu makhluk belaka. Hakikinya sama je mana-mana tempat pun. Tak sama mana-mana tempat tu syirik lagi. Kena buang. Kata pesen ni. Ingat molek. Orang perempuan lah terutama sekali. Bukan kata kau perempuan majik surah imam ni, bukan. Orang perempuan tempat lain. Orang perempuan lah paling mudah terperangkap dengan bawakan yang seumpama ni. Jaga molek. Kita suami pula macam mana? Macam mana kita ajak akidah pada isteri-isteri kita? Kita sebagai ayah macam mana? Kita ajar dah anak-anak kita dengan akidah yang sebenar. Ingat baik, budak-budak sekarang ni dilebih kepada hak rakaman. Sebab kadang-kadang mereka sibuk dengan dunia mereka. Bila mereka sibuk dengan dunia mereka, mereka nak melapangkan masa macam kita duduk majlis surau orang tua yang tak ada kerja buat dah. Ni tak akan boleh. Faham tak ni? Maka anak-anak kita ni hak jenis minat agama, manakah tempat merekanya? Rakaman-rakaman lah tempat mereka. Ada ni. Jadi macam mana kita nak pastikan anak-anak kita tu tidak tersalah pilih rakaman yang terpesong? Kita lah ni. Kita sebagai ayah. Tapi dalam bab agama ni bukan ayah saja. Bab nafkah betul lah ayah. Bab agama, ayah dan ibu sama-sama bertanggungjawab. Ayah dan ibu sama-sama bertanggungjawab. Jangan ibu kata, ayah dia tak ajar, ayah dia tangguh. Tak. Dalam bab suruh ma'ruf cegah mungkar, kewajipan atas semua lelaki dan perempuan. Kalau bab nafkah, betul lah atas ayah, atas suami. Tadi dapat ilmu agama, tak sama je. Ayah sama, mak sama. Mak yang terutama sekali, sebab mak yang paling hampir dengan anak. Jadi macam mana pula mak ni ajar akidah pada anak? Mak ni pula ada kita sebagai suami pula. Macam mana kita ajar suami isteri kita dalam bab akidah? Macam mana kalau isteri kita ke anak-anak kita tengok rakaman-rakaman terpesong, mereka boleh menilai ataupun tidak? Tahqiq tak? Kejak tak? Kemah tak? Mantap tak akidah isteri kita dan anak-anak kita? Cerita agama sangat. Hak terpesong, hak duk turut, hak kata hak saya sebut tadi tu. Hak saya sebut hak ajar pelik-pelik, salah sangat-sangat tu. Hak turut ni, cakap bab Islam kuat lidah mulut. Cakap bab Islam ni nak agama, nak tegak agama, nak memperjuangkan agama, akidah pun tak lepas. Pada ni. Macam mana kitanya? Balik molek dah kitab Minhaj, susunan dia ambil molek. Penekanan berkaitan dengan ilmu asas. Kita belajar ilmu dunia puluh-puluh tahun. Siapa keluar negara kita belajar. Kita dalam ilmu agama ni ringkas sahaja. Betul-betul kita nak mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Ni hak ni hak permulaan ni. Lepas tu nak pastikan semayang bang kita sempurna, hukum fiqhnya nak pastikan hak bab hati. Ni susunan dalam kitab Minhaj.
Tapi hak tadilah dalam Imam Ghazali memulai dengan ayat yang pertama wa anna rabbukum fa'budun, ayat yang kedua inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Barulah Imam Ghazali cerita pula kepada syurga, balasan kerana sebagai balasan atas ibadah kamu di dunia dahulu. Oh, cerita bab syurga. Sebab apa? Nama kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kepada syurga bagi Rabb Tuan sekalian alam. Jadi Minhajul Abidin ayatnya wa ana rabbukum fa'budun. Itu Minhajul Abidin, jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa akidah comel dengan ibadah ketaatan zahir dan batin pun comel, kena Minhajul Abidin, barulah ila Jannati Rabbil Alamin. Imam Ghazali pun iringi dengan ayat cerita bab nak nikmat syurga ni adalah balasan atas ibadah yang kamu kerjakan di atas dunia dahulu. Ini dua ayat ni ambil molek. Kenapa Imam Ghazali memulai kitab Minhaj dengan dua ayat wa anna rabbukum fa'budun dan ayat inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura tu. Ada ni. Kemudian Imam Ghazali masuklah kepada pembicaraan kitab adalah berkaitan dengan ibadah. Ibadah kita ni pula ni. Di panjang cerita bab kedudukan ibadah, cerita pula bab kedudukan kita ni hamba yang lemah, cerita pula bab kedudukan masa kita. Masa kita ni pula agama sudah jadi terundur. Agama ni pula menjadi pilihan yang kedua, ketiga. Apabila jerembung bertembung antara kehendak agama dengan kehendak dunia, agamanya dikesampingkan. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata masa sekarang agamanya sudah terundur, agama sudah terkebelakang. Kita pula lemah, jalan ibadah pula jalan yang banyak rintangan-rintangan dia. Ibadah yang sebenar ni, ibadah yang sebenar. Macam mana Imam Ghazali cerita bab ibadah, jalan kita ibadah nak sampai daripada permulaan ibadah sampailah kepada maksud ibadah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sampai tahap orang muqarrabin, orang yang hampir hati dengan Allah di kalangan aulia illah. Pada ni itu hak maksud ibadah yang sebenar. Imam Ghazali pun cerita dalam jalanan ibadah ni nak sampai di tempat tu, jalan yang sangat payah, jalan yang sangat dalam, banyak dia punya bukit dia, banyak dia ni nak naik bukit dia tu payah. Perjalanan pula perjalanan yang jauh, yang mana besar pula kebinasaan dia. Seperti Majalah kata pula banyak yang menegah akan dia akan ibadah. Ilmu ada dah ni, tapi yang menegahnya dia akan bicara di akabah yang ketiganya. Yang menegahnya apa? Awaiknya apa? Awaik yang menegahnya dengan dunia, dengan manusia, dengan dunia, dengan manusia yang menegah, syaitan yang menegah. Hak paling besar yang menegahlah nafsu kita sendiri. Ni yang menegah ibadah ni Imam Ghazali kata banyak, tapi paling besarnya adalah nafsu kita sendiri. Dalam kitab Minhajul Abidin ni bicara bab nafsu sahaja 25 muka surat. Kena tengok muka surat dia Wan, kitab Minhaj. Macam mana muka surat dia? Satu-satu muka surat. Jangan tengok Rumi tu. Rumi tu tak jadi. Tengok Jawi. Macam mana satu-satu muka surat? Satu muka surat Jawi kalau Rumi berapa muka surat? Satu muka surat Jawi, Rumi berapa muka surat? 4-5 muka surat. Gitu. Kita letaklah 5 muka surat. Kalau hak Jawi satu muka surat, hak Rumi 5 muka surat. 25 muka surat dalam kitab Minhaj cerita nafsu yang menegah kita daripada ibadah. 25 kali 5 berapa? Allah. 25 kali 5. 170 lebih tau. 180 ke berapa? Muka surat. Hak nafsu saja.
Yang menegah ibadah, maksud kata banyak yang menegah ni empat. Yang menegahnya adalah dunia. Yang menegah ibadah, ilmu ada dah ni, taubah tapi tertegah juga nak buat ibadah ni. Dunia, manusia. Manusia kan, kita buat ibadah sikit kau, marilah pergi situ, marilah pergi sini, macam-macam lah jadinya. Lepas tu dengan syaitan, ni syaitan menegah kita dalam ibadah, malah kitanya cerita ibadah ni, ibadah sunat, ibadah wajib, orang nak cerita dah. Rajin kita main jemaah 5 waktu, rajin kita belajar. Tu hak wajib, tu orang nak cerita dah tu. Rajin malah pun kenalah semayang, rajin malah pun kenalah belajar. Kau nak bicara mana hak wajib tu, hak tu tak dah. Hak sunat guna. Yang menegahnya syaitan. Yang paling besar menegah adalah nafsu kita sendiri. 25 muka surat, hak jawi 25 muka surat. Hak rumi kali 5. Kali 5. Tu hak yang menegah. Dan yang membimbang akan dia, yang awarid dia panggil bimbang. Yang bimbang akan dia dengan bab rezeki, dengan bab kebimbangan hati, macam mana anak, macam mana cucu, macam mana anak, macam mana cucu. Membimbang ni duduk serabut dalam hati je. Dia ni apa dia membimbang dia ni? Kau weak tau. Duduk bimbang dalam hati. Boleh buat ibadah, tapi hati duduk sibuk kebimbangan. Padahal benda tak berlaku pun. Hak kita jaga, terjagalah. Pada buat sebab, kita buat sebab. Tapi bimbang kita lebih. Anak duduk KL ni, tak ada benda-benda, bersenyum-senyum je. Mak ayah duduk kampung ni, mati dah anak cucu aku. Tengok pula TV, Kuala Lumpur banyak, mati dah anak cucu aku. Ni orang tu duduk rumah ni, bimbang sangat-sangat. Tafwid, berserah kepada Allah bulat-bulat. Sebab apa? Sebab nung di luar kemampuan kita dah. Kita tak ada nak agapa dah di nung. Faham tak ni? Hak tawakul ni benda yang masa lagi kita boleh usahakan. Kita berserah serta kita buat asbab. Hak benda yang kita boleh buat asbab. Tapi kalau anak kita duduk KL ni, kita boleh agapa? Boleh pergi? Kita nak masuk KL pun sekat dia orang ni. Dan kita duduk rumah buat terus kabur apa? Bangun pagi teringat anak cucu. Sebab apa? Ni banyak ni KL ni, banyak Covid, Selangor ni banyak Covid. Kita bimbang-bimbang, ibadah kita terganggu. Anak kita alhamdulillah selamat. Tapi kalau anak kita diuji, kita bimbang banyak mana pun, kalau Tuhan tak ada uji juga. Mana bimbang kita ni tak boleh berubah apa-apa. Kita boleh merubah, tak boleh merubah apa-apa bimbang kita ni. Hak boleh kita usaha serta tawakul, berserah kepada Allah, usaha kita buat. Tapi hak kebimbangan hak jauh daripada kita ni, hak tu memang di luar kemampuan kita. Duk mikir buat apa? Kita mikir bimbang, nanti kan kena berlaku, tak berlaku-berlaku pun. Kita tak ada unsing apa-apa, duduk teranung, molek-molek ada hak berlaku. Nampak tak ni? Jadi kebimbangan tu mengganggu kita dalam ibadah, membimbang kita dalam ibadah. Kemudian kita dengan kesusahan, dengan kepahitan dalam jalan ibadah kita tu, tu yang membimbang kita, yang mengganggu kita dalam ibadah. Lagi tersembunyi yang membinasakan dia dan memutuskan dia. Yang membinasakan ibadah ni tersembunyi. Tersembunyi. Macam mana syaitan membinasakan ibadah kita? Kita rasa comel-comel dah. Macam mana nafsu membinasakan ibadah kita? Tersembunyi. Ni hak jalan ibadah. Mana kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak jaga ibadah kita daripada binasa dan putus ibadah kita? Apa? Sebab tersembunyi. Pada ni tersembunyi, bukan nyata. Tapi tersembunyi pun, kalau ilmu kita lengkap, kita boleh jaga insya-Allah hak kebinasaan ibadah dan memutus akan ibadah. Lagi banyak seterunya dan perampah sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutkan dia, yang mengikutkan ibadah. Dia masih lagi cerita bab kedudukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.